sejarah. Seperti biasalah, hari ini kita nak boleh dengar pula satu rancangan, iaitu suara cerita tentang sejarah. Maka nak kena sejarah siapa, bolehlah kita sama-sama boleh ikuti, sama-sama kita boleh buat perhati sampai kepada hampir kepada waktu sembahyang maghrib pada petang ini, insya-Allah. Maka saya pun tidak melewatkan masa, nak serah suara daripada Ustaz Abdul Nur dengan kata falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'in, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang pendengar, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudara, saudari-saudari, adik-adikku yang dikasihi sekalian. Sekali lagi pada petang Sabtu yang mulia ini kita berjumpa di ruangan sejarah. Pada minggu lalu kita telah cerita sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy di rumah dia sampai kepada beliau pergi di gua Sur dengan Abu Bakar. Dan pada petang ini marilah kita hubung sejarah hijrah beliau selanjutnya, insya-Allah. Setelah 3 hari 3 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar duduk dalam gua Sur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pun keluar dari gua Sur. Di perjalanan ni, tengah jalan dia daripada dia keluar daripada gua Sur tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pun lalu di khemah Ummu Ma'bad. Khemah Ummu Ma'bad. Nama sungguh dia Atikah binti Khalid, nama dia dah. Lalu Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, dua orang itu dia meminta makan ni dan minum daripada Ummu Ma'bad itu. Tapi Ummu Ma'bad tidak mempunyai apa pun nak beri kepada mereka. Tapi tepi kemah dia, di sisi kemah dia ada seekor kambing. Kambing tino dah. Kami tino duduk dekat khemah dia tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada dia, adakah kambing ini mempunyai air susu? Nampak kuruh tu ada air susu ke tak? Lalu Ummu Ma'bad pun jawab Rasulullah, kata kambing itu tak ada susu, kuruh, susu tak ada. Nabi pun berkata, bolehkah jika aku nak perah dia? Lalu dia pun menjawab, demi bapa dan ibuku, jika ia mempunyai susu maka perahlah. Kalau dah ada susu, perahlah, dia kata dah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kambing itu dibawa kepadanya, suruh Ummu Ma'bad bawa kambing kepada dia. Lalu beliau pun sapuh puting dia, sapuh taundom kambing itu dengan tangan dia serta menyebut nama Allah, baca bismillah dan berdoa untuk dia. Tiba-tiba putingnya, iaitu taundom kambing itu jadi besar dah, penuh dengan air susu. Lalu beliau pun minta sebuah bekah untuk nak buah air, untuk nak buah susu yang besar, cukup untuk beberapa orang. Lalu beliau pun perah susu daripada kambing itu sampai pada bekah itu penuh dah, penuh bekah. Lalu dia beri kepada Ummu Ma'bad dan dia minum sampai kenyang. Kemudian beliau pun memberi kesempatan kepada sahabat-sahabat dia dan rakan-rakan dia dan puak-puak Ummu Ma'bad itu untuk minum sampai mereka kenyang. Dan akhirnya beliau minum. Nabi itu minum paling akhir sekali dah. Itulah ajaran Islam.
Orang minum pada orang, kita tua itu, kita minum akhir sekali dah. Itulah satu mukjizat Nabi dah, satu tanda kenabian Nabi. Lepas pada tu beliau pun melanjutkan perjalanan dia bersama-sama Abu Bakar dan pemandu jalan dia itu, orang bawa jalan dia tu tiga orang. Abu Bakar duduk cerita sebuah peristiwa yang merupakan satu mukjizat kenabian, seperti memancarkan air susu dari puting kambing saat itu, bahkan lebih daripada tu lagi mukjizat kenabian, tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar riwayat kata, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat berhijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Quraisy itu dia buat pertandingan untuk nak mendapat hadiah dah. Bubuk nak boleh hadiah. Siapa yang dapat bawa pulai Nabi kepada mereka, cap Nabi atau klik kepada dia, maka dia akan dapat hadiah 100 ekor unta. Itulah hadiah cap Nabi dah. Untuk nak igat Nabi atau klik pada Fuk Quraisy, dia nak boleh hadiah 100 ekor unta. Maka Sarakah bin Malik bin Ju'shum al-Malaji, Sarakah tu dia berkata, dia royak bari dah. Dia bari kata, bila dia tu, dia kata, bila aku dengar aku sedang duduk di tempat berkumpulan pok aku tu di Kudait dekat dengan Mekah dah. Tiba-tiba ada satu orang lelaki, dia royak kata dari pok dia tu mari dah. Dia duduk diri di hadapan kami dan dia berkata, lelaki tu berkata, itu Sarakah duk royak, demi Allah, dia kata, aku kelih rombongan terdiri dari 3 orang lalu di depanku dah, selisih dengan aku. Menurutku, pahamanku, mereka adalah Muhammad dan Abu Bakar dan pemandu jalan dia. Dia kata, 3 orang aku nampak jela, dia kata, Muhammad, Abu Bakar dan pemandu jalan dia. Jadi cerita kepada pok-pok dia. Maka Sarakah pun dia ayat kata, dia pun beri isyarat, waksi isyarat kepada orang yang meroyak saat ni tu. Saya royak nah. So dia sujud. Saya royak ta. Kemudian aku pun tiam senjataku dan kudaku, Sarakah royak. Lalu aku pun naik kudaku dengan harapan dapat nak bawa pulai Muhammad kepada orang Quraisy, nak igat Muhammad buat klik kepada orang Quraisy dan akan dapat hadiah 100 ekor unta. Aku berkuda melalui jejaknya, tapak kaki Nabi, tapak kaki unta Nabi, sampai aku melihat mereka. Sampai dia turuk pergi sampai kau nampak Nabi, nampak Abu Bakar dan orang bawa jalan dia tu, 3 orang dah. Lalu Sarakah dia pun Allah tangi dia, ambil tangi dia, nak pergi ambil anak panah dia tepat anak panah duk tubuh dia tu. Ambil tangi dia, nak Allah nak pergi ambil anak panah di tubuh dia tu untuk nak panah Nabi, tapi tangi dia tu tak boleh gerak. Tangi dia kerakung, tak boleh gerak. Dan dia pun nampak kaki kuda dia pun masuk tergelar dalam tanah. Ada asap kupule, asap naik daripada depan dia dan katuk mata dia, katuk mata kuda dia. Dia cuba nak tolong kuda dia, tapi kaki kuda tu tetap duduk dalam tanah seperti telah terpaku di situ dah, supaya paku tak boleh naik. Lepas pada tu dia pun berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dia, lalu dia berkata dengan suara yang lemah, dia bahasa lemah, dia kata, wahai kamu berdua, dia kata kepada Nabi dan Abu Bakar, berdoalah kepada Tuhan kamu untuk melepaskan kaki kudaku, dia kata, untuk
itu aku akan melepaskan kamu. Kalau mu buat macam tu, aku nak lepas mu, aku tak igak mu, dia kata Nabi dengan Abu Bakar. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pun melepaskan kaki kuda dia, tetapi ketomokkan Sarakah tidak habis. Dia melancatkan kuda dia ke arah mereka berdua, iaitu ke arah Nabi dan Abu Bakar sekali lagi. Maka kaki kuda dia pun kembali masuk tergelar lebih dalam daripada yang pertama, kali pertama. Kemudian dia pun meminta tolong lagi kali yang kedua, dan dia berkata, kamu boleh mendapatkan bekalanku. Aku bekal semua ni, aku nak beri kamu semua hartaku dan senjataku. Mari makan ni, aku bekal ni, ambil kamu semualah. Aku janji kepadamu berdua untuk nak pokpong, nak pokpit orang-orang di belakangku nak mari carimu. Tak seroyak nak pit pen kuam lap. Dia janji dengan Nabi dah. Lalu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, kami tidak perlu bekal dan hartamu, tapi tahelah mereka dari kami. Mu jangan royak kuam lap hakku kepada puak-puak mung tu. Aku nak sekarang tu. Aku tak say barang mung, tak say hartamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan kuda dia pun lepas daripada terbenam di tanah itu. Sarakah pun berkata, lama-lama kamu, aku nak kecek dengan musik. Aku ada buku nak kecek dengan musik dah. Dia kata, demi Allah, aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada dirimu. Aku tak sebab gapo padamu, dia kata dah. Berdusta, aku nak kecek denganmu, dia kata kepada Nabi. Lalu Nabi pun berkata, apa kamu mahu dari kami, mu nak gapo? Sarakah menjawab, demi Allah, wahai Muhammad, sungguh aku tahu bahawa agamamu tu akan timbul permukaan bumi, dan aku akan menjadi orang penting. Kamu akan menjadi orang penting ke depan hari, dia kata dah. Maka janjilah kepadaku. Sudah Nabi janji dengan dia, apabila aku datang kepadamu esok hari nu, kamu akan memeliharakan aku. Tulislah janji itu untukku. Yusuf Nabi tulis janji, kata bila dia datang kepada Nabi, lepas pada Nabi, agama Nabi itu timur, dan umur Nabi itu penting. Nabi jadi penting itu, dia nak cari Nabi. Bila dia cari Nabi itu, minta Nabi melia kepada dia. Yusuf tulis janji dah. Maka Nabi pun minta Abu Bakar tulis di atas keping tulis dan serah kepada dia. Dan Nabi pun berkata kepada dia, bagaimanakah menurutmu, wahai Sarakah, jika engkau memakai dua gelar Kisra? Kalau mu boleh pakai gelar Kisra, Raja Kisra tu, mu nampak belah mana? Maka Sarakah pun kejut kerana Nabi sebut berkenaan dengan Kisra, Raja Kisra dah. Dia tidak pernah fikir untuk nak melihat gelar Kisra. Jangan kata nak pakai, nak kelih pun tak usah gelar Kisra. Miukak dah hin, jawab tak cak, dah suam sai gelar Kisra dah. Dia pun tanya kata, Kisra bin Hurmuz? Ya, tanya Nabi dah. Nabi berjawab kata, ya, Kisra bin Hurmuz. Berkenaan dengan hari ini kita telah baca dah cerita dia dah. Sahabat Sarakah bin Malik kita telah baca dah lah rakyat dah. Jalan ni balik, Sarakah dia bertemu dengan orang yang turut cari Nabi, dan dia berkata kepada orang-orang itu, dia kata, aku telah cari, aku telah jijik di bumi ini sejeka demi sejeka untuk nak cari dia, tapi tidak bertemu. Dia royak kepada orang yang mencari Nabi itu. Lalu puak-puak yang mencari Nabi itu kelik dah. Maka selamatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dengan Sarakah itu dah. Dengan Sarakah tu royak kepada orang. Dia pokpong Nabi itu.
Rombongan Nabi SAW yang penuh berkat ini meneruskan perjalanan dia 7 hari 7 malam, maka sampailah di Quba, sebuah kampung Bani Amr bin Auf. Dia sampai di Quba pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 13 nubuwah, iaitu tahun Nabi jadi Nabi 13 tahun ataupun tahun 53 gajah. Iaitu umur Nabi 53 dah. Tahun 53 gajah bersama dengan 20 September 922 Misihi 0622 Nabi sampai di Quba dah. Rasulullah SAW pun singgah di rumah yang bernama Kulthum bin Al-Hidm. Dia dari Bani Amr bin Auf. Dia adalah laki-laki bujai, iaitu tidak kahwin dah. Orang tak nikah lagi, pensut. Sahabat-sahabat Nabi SAW yang datang belum daripada Nabi itu, yang belum berkahwin, yang berhijrah, kebanyakan singgah di rumah dia dah. Tinggal di rumah Kulthum inilah. Di Quba. Hingga rumah dia ni digelar dengan sebutan rumah para bujangan, Banum Sud. Rumah dia ada digelar kata Banum Sud. Apabila Abu Bakar pula singgah di rumah Qubayb bin Isaf di kampung As-Sun. Rumah lalai dengan Nabi dekat tu lah dah. Lepas pada tu Ali bin Abi Talib yang dia tidur di atas tirai Nabi di Mekah tu, dia perturut berhijrah setelah dia mengembalikan barang-barang milikkan orang-orang yang Nabi suruh dia berkelik tu. Dia tiba di Quba lepas pada Nabi 3 hari. Lepas pada Nabi sampai 3 hari, dia pun sampai di Quba. Kedua kaki Ali berdarah sehingga ketika Nabi panggil dia, ada seorang sahabat, dia berkata kepada Nabi, dia kata Ali tidak mampu berjalan. Ali tak boleh jalan kerana dia sakit kaki. Maka Rasulullah SAW pun menziarahi dia, lalu dia memeluk Ali dan dia menangis kerana terharu melihat Ali. Beliau meludah alio dia, kedua telapak tangan dia, dan yang suci itu kemudian Nabi lomo kedua kaki di kedua kaki Ali dengan alio dia, maka dia pun sembuh. Itulah mukjizat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi tanda kenabian Nabi. Lepas itu Ali pun dia tidak pernah merasa sakit di kedua kaki dia hingga dia terbunuh mati dah pada tu. Ali dia singgah di rumah seorang wanita yang tidak bersuami. Orang Tino yang tak ada berlaki lagi. Pada satu ketika dia kelih, dia nampak seorang laki-laki mari di malam hari, mari di rumah orang tu. Ali pun dia berasa curiga kepada dia, berasa sok kepada dia, maka dia pun bertanya kepada wanita itu. Maka wanita itu dia pun jawab kata, orang yang datang kepadaku adalah Sahl bin Hunayf. Dia nampak kataku sebagai wanita yang tidak bersuami, maka dia pun membelah berhala-berhala kaum dia, berhala-berhala, dia ambil berhala-berhala kayu hok dia tu, dia bawa kepadaku untuk aku ni guna menjadi kayu api. Itulah dia mari kerana tu dah. Mungkin mari kerana nak jahat, mungkin mari kerana nak buat ada molek dak, tapi dia mari kayu api yang dia belah daripada bala puk dia tu dah. Dia kena mandu dia masuk Islam dah. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tiba di Quba, di daerah tepi Madinah
yang jauh 3 mil dari Madinah. Kuba dengan Madinah tu 3 mil jauh dah. Beberapa orang dari kalangan Ansar, bila mereka dengar bahawa Rasulullah telah meninggal Mekah, pada tiap kali mereka selesai semaya subuh, mereka pun keluar pada luar bandar Madinah dah. Mereka keluar daripada bandar Madinah mari ke bukit selatan dah. Bukit Tain Meng Madinah. Dia duduk tunggu-tunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mari kepada mereka. Mereka tidak bergerak, mereka tidak berpindah ke mana-mana. Duduk tunggu hingga tidak ada lagi naungan pohon yang melindung mereka dari panasan matahari. Boile panas, dia duduk bawah-bawah pohon, bawah matahari naik, panas, barulah dia kelik masing-masing ke Madinah. Pada hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba, seperti biasa puak dia pun tubik supaya biasa pada bandar Madinah mari. Lepas tu dia perkelik kerana matahari telah naik. Tiba-tiba ada seorang duk laung-laung dah. Melaung kata, wahai Bani Kilah, orang yang kamu tunggu-tunggu itu sudah datang. Mari dah orang tunggu tiap hari tu. Orang mari nanti tiap hari tu mari dah. Orang itu satu orang lelaki duk laung-laung dah. Orang yang melaung ini adalah seorang Yahudi yang dia tahu kata Fok Madinah tu mari duk beberapa hari dah mari duk tunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ini dia panggil Fok Madinah kata Kilah. Kerana mereka biasa disebut kata daripada Bani Kilah dah. Kerana nenek dia iaitu Kilah. Orang Yahudi tu panggil Fok ni kata Fok Kilah dah, Fok Bani Kilah. Bila mereka dengar suara laungi, maka mereka pun keluar semula dah. Orang Madinah tu, orang Ansar tu keluar mai semula dan nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua sahabat dia Abu Bakar sedang duk naung, sedang duduk di bawah pohon kayu, pohon tamar dah. Duk bawah pohon tamar yang nampak Nabi. Kebanyakan orang Madinah dia tidak kenal Nabi, tidak biasa nampak Nabi lagi dah. Lalu tu dia tak kenal Nabi, tak kenal Abu Bakar. Maka mereka datang memberi salam kepada kedua dia. Memberi salam kepada Nabi, salam kepada Abu Bakar. Mereka tak kenal yang mana Nabi, yang mana Abu Bakar. Hingga ketika bayar pohon kurma, pohon tamar tu alih dari Rasulullah. Nabi duduk bawah pohon kayu, pohon tamar. Bila pohon tamar tu bayar pohon tamar tu tak ada, mana kata matahari naik panas, lalu Abu Bakar pun payung Nabi dengan kain dia. Barulah mereka tahu kata itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipayung oleh Abu Bakar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat saat ini kata dia tu singgah di rumah Kulsum bin Al-Hid, manakala Abu Bakar singgah di rumah Kubai bin Isaf. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, bila Nabi sampai di Kuba, perbuatan amal baik dan mulia pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kuba iaitu mendirikan Masjid Kuba. Dalam masa tak lebih dari seminggu yang beliau berada di Kuba, Masjid Kuba adalah masjid pertama yang dibina dalam Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-108 berkenaan dengan Masjid Kuba, masjid yang pertama yang dibinakan dengan asas takwa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Kuba, Salman Al-Farisi yang dia belum masuk Islam lagi masa tu,
Dia telah lama duk tunggu-tunggu kehadiran Nabi. Dia datang berjumpa dengan Nabi dari Madinah. Dia duk tunggu Nabi di Madinah dah. Dia sapa dulu pada Nabi lagi, tapi dia belum masuk Islam lagi. Dia mari di Madinah, mari temu Nabi di Quba. Dia bawa setaka tamar. Dia kata kepada Nabi, ini adalah sedekah dariku untukmu. Maka Nabi SAW pun menjawab, kata, sesungguhnya kami tidak makan sedekah. Kemudian Nabi pun suruh Salman tu wah tamar tu kepada orang lain. Maka Salman pun pulang ke Madinah, dan pada esok hari dia datang lagi sambil membawa tangkai tamar yang baru. Dia memberikan kepada Nabi SAW sambil berkata, ini adalah hadiah dariku untukmu. Maka Nabi pun terima dan mendoakan kebaikan untuk dia. Di sini Salman pun mengisytiharkan masuk Islam dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab Salman melakukan hal itu, Salman bagi tamar kepada Nabi itu supaya dia nutup sop. Kerana dia tahu, Salman itu dia tahu dari kitab-kitab terdahulu bahawa di antara tanda-tanda Nabi Muhammad adalah bahawa beliau menerima hadiah dan beliau tidak makan sedekah. Lalu itu, maka bila dia tahu kata Nabi terima hadiah dan tidak makan sedekah, maka dia tahu kata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah beberapa hari di Quba, di perkampungan Bani Amr bin Auf, beliau pun melanjutkan perjalanan dia pergi ke Madinah. Di tengah-tengah jalan Nabi mendapatkan waktu zuhur. Sampai waktu zuhur di tengah jalan di perkampungan Bani Salim bin Auf. Pada hari itu adalah hari Jumaat. Dia sapa pada waktu zuhur hari Jumaat, maka beliau pun semaya Jumaat bersama-sama sahabat dan bersama-sama dengan Bani Salim. Dan beliau berkhutbah untuk mereka di masjid mereka di tengah lembah Ranunak. Ini adalah solat Jumaat yang pertama dalam Islam. Nabi SAW pun terus menunggang unta dia menuju ke Madinah. Beliau melalui perkampungan-perkampungan orang-orang Ansar. Mereka menyambut Nabi dengan mengatakan, marilah Rasulullah, tinggallah bersama kami. Kami mempunyai senjata dan orang-orang serta kami mampu nak beri perlindungan kepada kamu. Dia kata kepada Nabi dia kata kepada Nabi, jamin nak beri perlindungan kepada Nabi dia. Dia bakal pegang tali hidung unta Nabi, pegang tali unta Nabi. Maka beliau pun bersabda kepada dia, kata, biarlah untaku pergi kerana ia diperintah. Lepas dia pergi, jangan pegang tali dia kerana dia diperintah oleh Allah dah. Tuhan nak turuh dia beradu dana. Itulah perintah Tuhan dah. Penduduk Madinah keluar seluruh dia, pakak-pakak mari temung, pakak-pakak mari keluar semua untuk sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di jalan-jalan penuh dengan manusia, ada yang naik ke atas-atas rumah, puak-puak tino, anak-anak dan kaum lelaki pakak ada mengucapkan Allahu Akbar, Rasulullah telah tiba, Allahu Akbar, Muhammad telah datang, Allahu Akbar, Rasulullah telah tiba. Manakala puak tino dan anak-anak dia pakak ada tiklong rebana dah, pakak ada tabuh rebana. Mereka bernasik-nasik memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah.
Pakat puji Nabi kata sudah tiba, sudah terbit bulan yang pertama di atas kami. Itulah puji-puji dia dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang pertama Nabi sampai di Madinah itu. Nabi pun terus perjalanan dia di tengah-tengah kumpulan manusia, orang Ansar yang ramai di hari yang sangat besar itu, di hari yang sangat bersejarah itu. Maka Nabi pun tiba di dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Uta Nabi pun berhenti dan meletakkan leher dia di tanah. Uta bila dia beradu tu, dia ambil tekak dia tok di tanah. Maka Nabi pun turun dari uta dia itu dah. Berkenaan dengan Nabi Ayub ni kita telah baca dah sejarah Nabi sejarah Abu Ayub dah. Kita telah baca dah banyak bulan dah berkenaan dengan Abu Ayub dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tinggal di rumah Abu Ayub di bawah dah, di bahagian bawah rumah Abu Ayub. Sedangkan Abu Ayub dan Ummu Ayub isteri dia tu duduk di atas. Ya ada songcan rumah dia dah. Hal ini buat Abu Ayub dak senang hati dah. Nabi di bawah, dia duduk di atas tu, dia dak senang hati. Lalu dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku tak ingin berada di atasmu sedangkan engkau di bawahku. Naiklah engkau, tinggallah di atas. Di atas kami akan turun dan tinggal di bawah. Dia ada oyak kepada Nabi, suruh Nabi naik di atas, dia nak di bawah kerana dia tak senang hati dah. Maka Nabi pun menjawab, wahai Abu Ayyub, sesungguhnya yang tidak menyenangkan hati kami, sesungguhnya yang menyenangkan hati kami dan orang-orang yang datang bersama kami adalah jika aku di bawah. Kalau aku di bawah ni, aku nak senang hati, dan orang-orang yang mari sekali dengan aku pun senang hati di bawah. Dia kata dah. Berdengar jawab gitu, maka hati Abu Ayyub pun bahasa senang, bahasa tenang dah. Abu Ayyub dia siap, dia terima makan ni wak kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang Madinah pun bakal bawa mari makan ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau selesai makan, sudah makan dan meninggalkan makanan dia, maka makanan itu diambil dan dihidangkan kepada Abu Ayyub. Abu Ayyub memakai bekas Nabi untuk nak ambil keberkatan dengan makanan itu dah. Pada suatu hari Abu Ayyub ni nama dia Khalid bin Zaid dah. Dia buat makanan untuk Nabi, dia teriam ahan untuk Nabi. Makanan itu ada bayar putih pakok, dua bayar putih juga dalam tu. Ketika makanan itu dikembalikan kepada Abu Ayyub, bawa kelik kepada Ayyub. Lepas ada Nabi makan tu, Abu Ayyub tahu kata Nabi tak makan bayar putih, maka dia pun bertemu dengan Nabi dan dia tanya kepada Nabi, apakah ini, apakah itu, iaitu bawang putih tu haram ke bayar putih tu, tak boleh makan ke? Maka Nabi jawab kata tidak, hanya saja aku tidak menyukai. Nabi kata aku tak suka nak makan, tapi boleh makan, tak apa-apa. Unta Nabi pun beradu. Bila unta Nabi beradu dan leher dia, tekuk dia menyentuh bumi di petang hari Jumaat dah, di rumah Abu Ayyub, dapat rumah Abu Ayyub tu, sampai pada hari Jumaat bulan Rabiul Awal. Tempat berhenti unta, tempat unta beradu tu adalah tanah kandai unta. Tanah kandai unta milik dua anak yatim. Dua orang anak yatim Picau Kong. Di sana terdapat beberapa pohon tamak. Di kandai unta tu ada pohon tamak, banyak pohon juga dah. Maka Nabi pun tanya tentang tanah yang unta beliau berbadu itu, kata milik siapa? Kerai Picau Kong tidin hang nan. Maka beliau pun berkata, Nabi tanya kata, wahai orang-orang Ansar, Nabi kata kepada orang Madinah,
jauhlah tanah kamu ini untuk aku dirikan masjid di atas dia. Jangan buku buat masjid atas tanah ni, dia kata dah. Lalu Muaz bin Afra menjawab, dia satu orang Ansar, dia menjawab kata, dia tanah ini milikkan 2 anak yatim dalam pengasuh aku. Yuna pokrong aku, dia kata dah. Anak yatim tu dalam pokrong aku. Mereka adalah nama dia Sahal dan Sauhil bin Amr. Aku akan minta kedua-dua dia merelakan tanah itu untuk buat masjid. Bangunlah masjid di sana, buatlah masjid, apa-apa dia kata. Aku nak minta izin dia, aku nak minta rela kepada dia dua-dua orang itu sendiri. Maka Nabi SAW pun segera memerintahkan supaya membina masjid di Quba. Beliau sendiri tu sama bekerja akik batu-batu untuk membina masjid itu bersama-sama dengan puak muhajirin dan puak ansar. Masjid ini dibina dengan bentuk yang amat sederhana. Mudah-mudah zaman dulu mudah-mudah masjid Quba, tiang dia daripada batai tanah, dinding-dinding disusun dengan batu-batu dan atap dia buat daripada daun tanah. Di tepi masjid Quba tu dia di tepi masjid itu maaf dah, tujuan Nabi buat masjid dah. Tujuan Nabi membinakan masjid Quba ini ialah untuk nak jadikan tempat beribadat. Bukan masjid. Buat tempat ibadat dan tempat apa? Masyarakat agama dan tempat menyebarkan pengetahuan Islam. Masjid ni bukan di Quba dah, di Madinah dah. Maaf dah, di Madinah dah tempat beradu tu dah. Nabi tu baik di Quba sampai di dapur rumah Abu Ayyub di Madinah dah. Tempat itulah di Madinah tu, tempat itulah tempat anak yatim dua orang tu di kandai apa dah? Kandai utara tu lah Nabi dirikan Masjid Madinah dah. Masjid Madinah dah. Dan di tepi masjid itu dia dibina bilik-bilik untuk isteri-isteri Nabi dah. Masjid ini sekarang ini terkenal sebagai Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Masjid di tempat Abu Ayyub dah. Rumah Abu Ayyub di kandai tempat utara beradu tu, yang Nabi bina masjid itu sekarang ialah Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Masjid yang penuh dengan keberkatan. Ia adalah salah satu dari 3 masjid yang utama diziarahi, yang mana Nabi telah bersabda kata, ziarah dengan tempuh perjalanan tidak boleh dilakukan kecuali ke 3 masjid, iaitu Masjid Haram, Masjidku iaitu Masjid Madinah ni, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Nabi bersabda lagi berkenaan dengan keistimewaan masjid Nabi, iaitu masjid yang dibinakan di tempat kandai tempat utara beradu tu. Nabi kata, satu solat di masjidku, iaitu masjid Nabi Lanin, sama dengan 1000 solat di lain masjid kecuali di Masjid Al-Haram. Lepas pada Masjid Haram, Masjid Nabi lah masjid yang baik sekali untuk solat dah. Boleh 1000 solat dah. Kalau solat 4 lain boleh 1, tapi di Masjid Nabi boleh 1000. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan
Satu lagi Nabi bersabda, Nabi kata barang siapa datang ke masjidku ini, iaitu masjid Nabi An-Nabawi Asy-Syarif ini, dia tidak mendatangi kecuali kerana kebaikan yang dia ajarkan atau dia pelajari, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan satu lagi keistimewaan Masjid Nabawi, iaitu Nabi kata di antara rumahku dengan mimbarku adalah raudah, iaitu taman dari taman-taman surga. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapa-bapa, sidang pendengar sekalian, pembinaan Masjid Nabi adalah satu usaha, satu rancangan daripada usaha-usaha pembangunan masyarakat baru, iaitu masyarakat Islam, sebuah masyarakat yang bersatu padu dan aman sentosa di Madinah di awal-awal pembangunan masyarakat Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memerintah tiap-tiap seorang baik dari golongan Ansar dan yang terdiri dari suku Aus dan Khuzrat maupun golongan Muhajirin, supaya pilih mana-mana seorang sebagai saudara dia yang sejati. Nabi sendiri pilih Ali bin Abi Talib menjadi saudara dia, dan baginda mempersaudarakan Abu Bakar dengan Muaz bin Jabal. Dengan persaudaraan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menciptakan sebuah kesatuan agama. Tiap-tiap orang